Watch out! Watch out! Halo, Cai. Halo, halo, halo. Halo. Cai. Hmm. Ingat lengket tadi. Dia tak boleh. Kalau dekat handphone tak boleh dia. Tak boleh dekat sini. Dia boleh masuk. Kena kau add dalam ni boleh. Dia Jangan, dengar. aku nak. Tapi tak ada dia. Apa, Pin? Yo, in. Acap in. Aku ni baru nak tidur. Kau call aku berkali-kali, Pin. Kau kacau aku lah, Pin. Kau tak pakai lah. Tidur. Are kacau. Aduh, aku pun nak naik ni rasa macam dalam salji dah ni. Kurang ajar dia ni. Awal Kurang sangat ajar. malam Jumaat tu, Cai. Kurang Awal ajar. sangat. Kurang ajar. Memang kurang ajar. Malam Jumaat dia ni. Lemak. Are kacau. Kau betul tak tak hari ni apa? Thursday lah, are betul. Ada. Aku tak tahu hari dah, kau tahu masalah ni. Okay, Ben. Next. What's the plan? Okey. Okay. Sekarang aku tengah ajar macam mana cara. Macam in kan. In kau tak ada account Okta kan. So nanti aku akan tolong kau setting account Okta lah. So Okta tengah buat promotion sekarang. Kau depo $100, nanti diorang akan bagi balik $100 dekat kau. Oh, maksudnya bila aku masuk $100, Ha? dia akan bagi $1 akan jadi $200 lah kan? Ya, betul. Ya. So, adakah boleh withdraw yang tu? Boleh. Boleh withdraw $200 ke 100 saja yang boleh withdraw? $200. Oh, ya, betul macam tak logik akal lah, Ben. Kau scam aku ke apa, Ben? Kau, come on, Ben. Aku ni bukan budak 5 tahun, Ben. Faham tak? This is true in. Hai, pada SB Kick, Ben. Sekarang ni plan kita ni aku lapar sate, Ben. Kau dapat makan sate mana? Jadi sate, Ben. Tengok WhatsApp in. Dah. Ada. Okay, go on, Ben. Go on. Alright. Okay. So later aku akan bagi macam mana cara kita nak buat penukaran IB aku tak jumpa dia punya tu. So tak apa, lagi aku update dalam WhatsApp group kan. So kita move on, kita pergi ke technical. Siapa yang macam newbie kan, yang tak faham certain word yang technical dalam bahasa-bahasa yang aku guna, tak apa, tak kisah. Itu semua bukan jadi masalah. So apa yang penting kita boleh profit dalam trading. Kalau faham bahasa pun tapi tak boleh profit pun tak guna. Yang penting boleh buat duit. So apa yang aku nak ajar hari ni very simple technical teknik yang dalam masa satu hari ataupun dalam masa 1 hour pun korang boleh observe benda ni, boleh belajar benda ni. Ni newbie pun boleh faham. So kalau korang ada depan PC, aku nak korang buka platform masing-masing kan? Alright. Buka platform masing-masing. Good. Aku baru nak masuk kat PC. So First thing first, apa yang aku cuba nak terang kat sini. Teknik ni is a very simple teknik, is kita panggil scalping teknik. Di mana kita tak payah tunggu lama-lama untuk bila kita entry, kita nak tunggu tak payah tunggu lama-lama untuk kita close position tu. Just kita boleh hit and run. Kita masuk dan terus boleh keluar bila dia, orang kata kalau bahasa mudah dia kita panggil asal biru kita tutup. Kan? Asal biru kita tutup. Kita kalau orang kata tak payah tunggu sampai 40 pip, 50 pip, dia panggil hit and run. Asal biru tutup.
So benda yang aku nak ajar ni dia boleh guna pakai dekat semua pair. Oh. Dia boleh pakai dekat semua pair. So are you ready guys? Ready. GPB GPY. GPY. Itu pair yang aku buka. Memang AD tengah alert apa yang aku tengah buat sekarang. Okay, sekarang aku tengah buka GPB JPY M30, di mana time frame dia kalau korang tengok dekat sini, dekat cursor aku ni, kalau korang boleh tengok cursor aku start daripada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 monthly. So benda ni adalah time frame di mana setiap candle tu mewakili minit-minit yang di atas ni. Kalau M1 1 minit lah satu candle ni, maknanya pergerakan satu candle ni mewakili 1 minit. Kalau M5 pergerakan satu candle mewakili 5 minit. H1 pergerakan satu candle ni mewakili 1 jam. Maknanya daripada buka sampai dia close satu candle ni dia ambil masa dalam masa sejam. H4 4 jam. Daily 1 hari 24 jam. Weekly 1 minggu. Tapi trading dalam setiap daripada broker dia hanya guna pakai 24 jam selama 5 hari. Sabtu Ahad market tutup. Untuk kita punya platform lah, tak kira lah pakai Okta ke ataupun pakai platform yang lain, dia akan Isnin sampai Jumaat je, dia takkan ada Sabtu Ahad. Sabtu Ahad hanya untuk real liquidity, maknanya kata yang dekat bursa saham apa-apa dia bergerak 24 jam selama 7 hari, tapi kita 5 hari saja. Kita market hanya buka 5 hari untuk kita. Sebagai kita panggil diri kita ni sebagai retail trader lah, trader yang kecil, bukan big trader. Big trader adalah trader yang besar seperti banks, syarikat kewangan. Dia adalah dipanggil trader yang besar. Kita ni trader yang kecil. So apa yang aku cuba sampaikan, kalau kita tengok dekat GPB JPY ni, kalau aku cuba go slow, kalau aku macam laju sangat, korang boleh stop aku tau. Okey, boleh. Aku kalau macam korang macam dia ni macam kereta api laju IRL kan, macam tak ada brake, korang boleh stop aku. So, Boleh. Jadi kalau tak faham nanti pun aku akan direct tanya. So aku akan cuba slowkan aku punya percakapan supaya korang faham, sebab kita tak jumpa face to face. So penjelasan aku melalui percakapan sahaja. So apa yang aku nak korang tengok dekat dalam GPB JPY ni adalah dia punya direction dulu. Okay, dekat time frame dia terbahagi kepada 2. Aku bahagikan dia kepada 2. So dekat sini aku cuba buat kejap aku cuba lukis sini bagi korang faham. Time frame aku bagikan dia kepada besar dan time frame kecil. Okey, time frame besar ni adalah time frame monthly, daily, H4. Ni dia panggil time frame besar. Kalau dalam chart dia akan bentuk dia macam ni. H4 lah. Okey.
Dekat time frame kecil, H1, M30, M15, M5, M1. So ini adalah pembahagian dia, time frame besar, time frame kecil. So apa yang teknik yang aku nak ajar ni, kita hanya gunakan time frame yang kecil, di mana H1 dan ke bawah, H1, M30, M15, M5 dengan M1. Tapi suggested time frame kita buang dua ni. Kita tak guna pakai H1, kita tak guna pakai M30. Paling besar time frame kita nak tengok adalah starting dekat sini, 15. M15. So perkara pertama yang kita nak tengok bila kita nak trade menggunakan teknik yang aku nak ajar ni adalah kita nak tengok direction. Kita nak tengok direction market. So pertama kita akan tengok TH is time frame lah sedang singkatan dia, time frame besar. Untuk mengenal arah, kita akan tengok time frame besar untuk mengenal arah. Sebab bila kita nak tengok arah direction sesuatu pair, sebab apa kita kena tengok kat time frame besar? Sebab time frame besar lagi dia punya, orang kata, pergerakan tu lagi tepat berbanding time frame kecil. Pasal dekat setiap pergerakan, kalau kita pergi ke time frame kecil, dia akan berlaku banyak force punya direction. Mana kata sekejap dia naik, sekejap dia boleh jadi turun, kadang dia naik, kadang dia turun dalam masa tak sampai sejam ataupun 5 minit. Itu sebab kita tak boleh guna pakai direction dekat time frame kecil. Kita kena tengok direction dekat time frame besar. So aku just ambil H4, aku nak tengok direction. So kalau aku tarik channel dekat sini, aku tarik channel, market sekarang masih lagi membuat keadaan di mana kita panggil Trend. siapa yang cakap tu? Eddie ya? Ya Ben. Oh. Okay Eddie, kita tengah tengok market masih membuat uptrend. So it's very simple technique. Korang pergi dekat M15, okay, korang pergi dekat insert, pergi dekat indicator, pergi dekat custom, pergi dekat stochastic. Okay, buat dulu. Alright. Ya. Time dia. Ni. Hello. Okay, dah. Kau pergi kat stochastic. Perkara pertama aku nak korang tukar adalah benda ni. Dekat nak reformat dia benda lah. dekat input korang letak K period 14, D period kekalkan 3, slowing tukar jadi 5. Okay, dekat 5. okay, K period letak 14, value letak 14, D period value letak 3, slowing korang letak value dia 5. Dekat level 20 tukar jadi 10, 80 kita tukar jadi 90, dan korang klik OK. So dekat chart korang akan keluar macam ni. So level 10 adalah level oversold, mana market tu dah jual habis, dah tepu dah jual. Sekarang dia nak buat pergerakan naik, iaitu sebab seller dah tak ada dah kat bawah tu.
price sekarang kalau kata tengok line hijau dengan merah ni dah hampir nak sentuh 10, maknanya seller dah tak ada dekat seller dah mula tak ada dekat bawah. Sekarang yang ada adalah buyer, pembeli, di mana kita boleh target untuk buy. Okey. Tapi kita tak boleh buy macam tu saja. Kita kena dapat confirmation di mana time frame M15 yang aku buka sekarang ni adalah rujukan korang. Entry bukan dekat time frame M15. Alright. Okey. Macam mana nak baca dia? Nampak cursor aku ni? Ini adalah price yang tertinggi sebelum ni, level 90. So, Okay. korang tandakan price yang tertinggi. Ini kita panggil resistance yang paling tinggi lah. Resistance mana harga, memori harga yang paling tinggi yang price pernah capai yang sebelum ni. Makna kata price buyer yang paling tinggi dia ada dekat level ni. Makna kata selepas daripada level ni, maknanya kata tak ada buyer. Tu sebab yang ada hanya seller. Tapi dekat bawah ni dah mula ada pergerakan, dah mula ada kemasukan buyer, kemasukan pembeli. So kalau tengok sini dekat dia punya stochastic, nama indikator ni adalah stochastic. Dekat stochastic ni dia dah level 10, makna kata dia dah jenuh menjual, dia dah tak ada siapa nak jual dah. Sekarang ada orang nak beli je. Dalam market ada orang nak beli. So macam mana kita nak entry? Kita kena tunggu stok ni naik ke 90 ni, ke level 90 ni, baru kita boleh buat position untuk sell. Alright. Kalau kita nak buat position untuk buy, price mesti kena tembus, mesti kena breakout level yang ni, level resistance yang ni. Wajib dia breakout level yang ni untuk kita buy. Selagi dia tak breakout, selagi tu kita tak boleh buat position buy, walaupun stok dah sampai ke 10 ni. Walaupun kita tengok dia sampai dah ke bawah ni kan, kita dah tahu ini dah stok ni dah 10, level 10, dia dah tak boleh nak turun lagi. Tak, ini adalah sebagai satu indikator, satu penunjuk aras. Tapi SOP dia, price kena break level yang ni, baru bila dia break, dia turun. Bila dia, contoh price naik, break harga yang sebelum ni, resistance paling tinggi ni, dia break harga ni, dia turun balik dekat level 10, baru korang boleh buy. Okay. Sekarang ni apa yang sampai level 10 baru boleh buy, dah turun bawah boleh buy lah. Betul. Makna kata korang kena tunggu dia break ni dulu. Selagi dia tak break, selagi tu tak boleh buy, walaupun stochastic ni dekat level 10. Okay. So apa yang kita nak buat sekarang, kita tengah cari, kita kena tunggu stok ni sampai dekat level 90 untuk kita cari peluang sell. Sebab sekarang ni peluang buy tak ada, sebab dia tak break lagi, betul tak? So kita tunggu dekat M5. Okay, M5 pun belum masuk level 90. Benda ni kena selari lah, sebab kita tengah cari sell sekarang. M15 adalah rujukan time frame kita punya main rujukan. So kita tunggu dia naik ke level 90 untuk kita tunggu sell. So bila dia dah dekat level 90, tak boleh sell lagi. Kita kena tengok pula lower time frame M5. Kita kena tunggu M5 ni naik sampai level 90, baru kita boleh entry untuk sell. Dan SL dia adalah di atas resistance yang ni, yang color biru ni, color kelabu ni, sorry, color benda tak kenal. Dia SL mesti di atas, korang boleh letakkan lah, dia tak wajib lah, boleh letakkan di atas resistance color box color kelabu ni. Okay, contoh korang ada teknik yang korang guna, apa-apa teknik SND ke,
Fibonacci ke ataupun Elliott wave ke, korang boleh gabungkan dengan teknik stock ni untuk tengok overbought oversold dia. Dekat mana price yang cantik untuk korang ni. Ini ibarat dia macam ni tau. Kau dah tahu direction tu, dia akan naik dekat time frame besar. Ini adalah tapisan untuk kau dapatkan sharp entry. Tapisan untuk kau dapatkan sharp entry, di mana menggunakan teknik yang korang ada ataupun apa-apa teknik korang guna stok ni sebagai tapisan untuk korang dapat sharp entry. Faham tak? Okay. Ha. Gunakan tapisan. Dia boleh gabungkan teknik. Tak semestinya aku ajar teknik ni, korang guna teknik ni saja. Kau boleh gabungkan dengan teknik-teknik apa yang kau ada. Okay. So dia masih lagi tak sampai 90. So kita tukar kepada time frame lain. Kita tengok Tengok. Kita tengok ada tak satu. Oh, Waalaikumsalam. Lencai masuk. Mantul. silap dah. Kejap. Dekat load kot, Pin. Dia hilang lah. Kita buat apa tadi. Sorry. Okay. Ada orang rekam tak? Ha? Ada rekam. Ada. Ada rakaman. Nanti aku akan share rakaman ni. So kita okay, sekarang ni dekat Euro USD kita tak time frame M15, tak ada sampai dekat level 90. Ni pun tak ada. Kita boleh set up sebab banyak pair. Kita tengok ada tak setup dia. Okay. Kita tengok. Sekejap, kita tengok. Cuba tengok live. Euro USD, cuba tengok. Okay, kita tengok Euro USD. Sekarang ni kita tunggu dekat level 90. Maknanya level ni dia tanda dulu. Okay, untuk mencari sell, korang kena tengok satu benda tau. Sekarang dekat level high tertinggi level 90 sebelum ni kan, kita tengok support dia dekat mana. Support dia dekat sini. Dekat sini, betul? Ya. Ini resistance dia, ini support dia. SOP untuk cari sell adalah wajib candle selepas dia breakout support yang level tertinggi ni. Wajib candle yang nak naik ni, candle yang kat contoh kan dia, okay, ni dia punya level 90. Ni level 90 dia. Ini. Okay, sini. Support dia adalah dekat sini. Betul? Candle yang nak naik sekarang ni dia dah turun. Tengok sini, dia dah turun. Candle yang turun ni wajib breakout level yang wajib breakout support yang sebelum ni, sebelum dia naik ke level 90 yang ni.
Kalau kata contoh aku ambil contoh sekarang ni level yang dia dekat sini. Sekali dia turun, dia turun dekat level yang cursor yang aku tanda ni, dia dah tiba-tiba dia sampai kat level 10. Tiba-tiba dia ni ada kat level 10. Lepas tu dia naik pergi kat level 90. Dekat sinilah dia pergi kat sini balik. Maknanya dia tak turun pun ke bawah ni. Dia turun sini, lepas tu dia naik balik. Maknanya dia main sideway lah. Dia tak ada volume kat situ. Dia tak break out pun support yang dekat yang sebelum ni. Dia tak ada dia tak pecah pun. Dia tak pecah body pun. Maknanya kata dia touch, dia buat shadow, lepas tu dia naik balik, tiba-tiba dekat stock dia dah level 90. Maknanya kata dah boleh standby untuk sell, betul? Untuk sell balik. Kalau dia berlaku macam tu, setup tu tak valid. Jangan ambil, teramat risiko. Teramat risiko. Pasal kalau tengok stock ni, dia hanya bergerak mengikut real price. Real price adalah body price. Dia tak ambil kira shadow. Dia tak ambil yang shadow up ni semua, tak ada. Dia tak ambil kira. Dia hanya ambil kira the real price. Oh, okay. Dia ambil kira real price. So, apa yang korang boleh tengok sekarang, dekat EU M50 ni, SOP dia dah cukup. Makna kata dia dah breakout support sebelum ni, dan dia tak breakout pun level resistant. Yang ni kita panggil level resistant. Dekat kotak kelabu ni dia panggil kejap aku buat color garang. Okey. Dekat kotak kelabu ni adalah satu tempat di mana korang boleh PO untuk sell. Kita standby sini untuk kita melakukan sell. Sekiranya price dia masuk kotak ni, satu dia lajak body lebih daripada kotak kelabu ni. Korang kena jangan ragu-ragu, jangan fikir banyak, jangan fikir 10 kali, cut loss je. Lebih daripada kotak tu terus lebih betul, kalau body dia naik lebih daripada kotak kelabu ni, jangan fikir banyak, jangan fikir 2 kali, jangan fikir 10 kali, cut loss je. Okey. Okey. Macam mana korang nak cari ketepatan dalam kau nak lakukan entry ni? Pasal dia scalping tau. Scalping ni korang kena dalam pemikiran, kalau scalping kita hit and run. Kita tak tunggu dia hit TP tau. Kita yang close sendiri. Dan kita kena kawal kita punya money management, iaitu okey, katalah kau masuk dekat sini level ni, kau letak SL sini 3 pip kata kan. Kau nak beranikan risiko 3 pip. So TP yang korang kena ambil adalah 6 pip dekat sini. Itu minimum TP. Kalau nak hold lah. Kalau nak hold, apa yang korang boleh buat, bila dia turun je, terus letak satu PO, kau tarik SL dia ke bawah, ke bawah daripada level kau entry. Mana kata kalau kau entry Set B apa ni namanya? dia panggil set B. Okey, kata level biru ni ada level entry kau. PO entry kau, dia touch kan? Dia touch, lepas tu dia turun. Bila dia turun, terus letak lagi satu, tarik SL ni. SL kata kalau pada SL dekat atas ni kan. Katalah mula-mula kau sebelum kau PO, kau ada letak satu entry level, PO level kau dekat level biru ni. Kau punya SL dekat atas ni. Dia trigger je, dia turun. Kalau kata kau nak hold lagi, kata aku rasa tengok daripada direction, mungkin dia akan pergi lagi jauh. Korang apa, mungkin ada teknik yang korang gunakan, korang tahu yang dia nak turun lebih lagi. Tapi saranan aku, kalau kata dah jadi, kalau korang nak hold ataupun korang kata tak apalah, biarlah aku nak tidur ke, nak buat kerja ke apa, tarik dia punya SL ke bawah pada entry position kau. Maknanya kata kalau dia naik balik, kalau kata price tu return balik, dia kena BE kau dulu sebelum dia kena entry kau. Maknanya kata korang dalam keadaan tak loss tapi tak rugi apa-apa, tak profit, tak loss, tak rugi apa-apa. Itu cara dia. Tapi kalau kata scalping ni, sebenarnya scalping ni, ini bukan teknik yang kata yang bagus untuk korang buat lah, tarik BE ni. Scalping ni asal biru tutup je. Hit and run lah. Asal biru tutup. Pasal scalping ni terlampau banyak sangat setup dia terjadi. Banyak sangat. Satu hari tu lebih daripada 10 kali.
contoh kau dah sekarang kan, kalau kau nak macam tadi kan, dia price naik kan, kau boleh layer je. Kalau kau punya capital besar, kau layer sini 1 sen, atas sikit 1 sen. Macam tu kau boleh letak. Okay, macam contoh tadi dia naik kan, kau nampak dia dah menghampiri kotak kelabu tu kan, kau tak nak tertinggal entry. Tapi janganlah kata price tu dekat bawah ni kau pergi kata, oh aku tak nak tertinggal entry, aku masuk player lot size Pak Abu, Pak Ahmad, Pak Atan, Pak Ali semua kalau tak dalam ni kan. Sebab aku cakap dia sampai kat kotak kelabu dia akan turun. Oh mak Bin cakap dia sampai kotak kelabu dia akan turun, kau pun kat sini dah layer dah. Pak Abu, Pak Atan, Pak Ali, Pak Ahmad kan. Pak segala pak lah kat sini kan. Sampai atas dia naik spike atas je, dia hantar shadow je naik sampai kat sini, korang dah mengelabah kan. Dah nak tutup dah. Padahal dia touch je, pum dia turun balik, dia turun ke bawah. Lepas tu menangis sekat tepi bucu katil masing-masing. Sebab market kita tak boleh kawal market. Market kita hanya follow big trader entry. Masalah retail trader adalah kita ni kekurangan duit. Masalah big trader entry adalah diorang terlampau banyak sangat duit. So, setakat floating, aku terus terang beritahu 400 ke 500 pip, diorang masih anggap tu sebagai dalam keadaan satu trend. Asalkan dia tengok trend tu masih dalam keadaan downtrend ataupun uptrend, dia masih kekalkan posisi dia. Tapi kita 30 pip floating, dah mula dah. Pergi jamban pun tengok handphone. Ada. Itu cara dia. Syarat dia biar entry dalam tu lah, kawasan tu lah. Ya, kita kena entry dalam kawasan ni, dan yang pasti kita kena entry dengan tenang. Alright. Kita kena entry dengan tenang. So, korang kena guna pakai teknik dan money management yang betul. Ini boleh dikatakan kau entry, kalau kau guna teknik stock ni, kau entry full kau tak sampai 5 pip pun. Floating kau tak sampai 5 pip pun. Ini aku cerita M15 tau. Okay, kau tengok M15 kan, kau tahu kan dia nak naik, kau tunggu kat level 90 ni. Okay, kau tahu dia nak turun ni. Kau tengok pula M5 pula ada kat level 90. Memang cun betul nak entry kan. Kau tahu kau takkan float banyak punya. Kat situ kau kena jaga money management korang. Janganlah korang letak lot size yang bagak-bagak dekat bawah ni, ataupun lot size besar-besar. Korang pun beranggapan besok aku boleh keluar 1 Y suku. Tak boleh. Okey, aku ajar macam mana cari TP dia. Tadi aku ajar macam mana nak cari SL dia, betul? Okey. TP dia seelok-eloknya adalah support yang sebelum ni. Tak jauh. Kalau kau tengok sini ke sini berapa je? 5 pip je. Itu sebab dia panggil scalping. Kalau kau nak TP nak jauh sikit, boleh ambil dekat sini 9 pip. Tapi elok ikut pada dia punya floating, korang punya risiko lah. Kalau korang risikokan 3 pip, korang ambil 6 pip pun dah 1:2, betul. Cuma kalau nak besarkan kalau nak besarkan sikit, untuk nak tarik TP ke bawah, apa yang korang kena buat, korang kena set BE lah. Korang kena set BE tu. Okey. Lagi satu tip, aku bagi tahu lagi satu tip. Kalau kata price yang kotak price yang previous price, kotak 90 ni, dia punya price tertinggi kan sebelum ni adalah dekat level ni. Kalau price dah menghampiri level yang kotak kelabu ni kan, korang sebenarnya dah boleh entry walaupun stok tak sampai 90 lagi, pasal price dah menghampiri previous harga yang tertinggi sebelum ni. Price dah menghampiri harga yang tertinggi sebelum ni. So korang dah boleh entry. Dah mana kita dah boleh entry kecil, 1 sen. Kalau dia naik atas 90, besarkan sikit, tapi masih lagi dalam kawalan money management yang betul. Okey, macam mana money management yang betul? Aku ajar korang. Aku rasa aku dah bagi tahu Eddie lah benda ni kan. So gunakan 10 maksimum
gunakan maksimum 10% daripada capital saja, 10% Ini maksimum. Tapi aku yang aku selalu buat, cara aku adalah aku gunakan 5% saja. Untuk setiap trade aku, untuk setiap pair 5%. Macam mana cara nak kira? 100, katakan ada 100 USD kalikan dengan 0.10, korang akan dapat 10 USD untuk dirisikokan. Betul tak? Betul ejaan dia. Hanya korang boleh risikokan $10 saja untuk setiap daripada pair, bukan setiap kali lot entry So daripada $10 ni kau kira lah macam mana cara. Okey, sini kau dah tahu 45 pip. Macam mana cara nak kira? 4 pip equal to 40 point. 10 bahagi 40. So kau akan dapat lot size yang kau boleh masuk. Kau boleh masuk lot size 4.0 lah. Lot size 4.0. Betul ke? 0.4. 0.4. Baru nak cakap dia 0.4. 0.4. Kau boleh masuk 0.4 lot size. So apa yang korang boleh buat, korang boleh layer lah kat sini 0.1, 0.1, 0.1, kan? Itu korang guna maximum capital, maximum risiko 10%. Ya. Okay. Selalu kena ingat dalam trading, fikirkan kerugi dulu sebelum fikir profit. So kalau korang ada capital $100 dengan risikokan 10% setiap daripada pair yang korang masuk, korang hanya boleh trade 10 kali saja, ataupun 10 pair saja. Kalau korang kaki layer lah, maknanya satu pair tu layer kosong lah. Tapi kalau boleh kita disiplinkan diri kita sendiri, kita tak perlu gunakan 10%, hanya gunakan maksimum 5%